Saya rasa okey, itu adalah cerita yang saya perlu bercerita sebab saya lihat dia sebagai one of the healing process untuk saya juga. Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, video kali ni Tok Ayah akan bawa seorang yang special bagi Tok Ayah, seorang pengarah filem yang filem dia dah travel ke luar negara, ke seluruh dunia. Beliau adalah Sanjay Kumar, pengarah filem Jagat guys. Okay. Tapi sebelum tu Tok Ayah nak bagi tahu korang semua bahawa video kali ni ditaja oleh Mubi. Okay, Mubi ni streaming service lah, yang paling baru sekali ada dekat Malaysia ni. Korang boleh tengok lah macam-macam filem yang best, yang menarik yang ada dekat dalam Mubi. Bukan saja kat Malaysia tapi seluruh negara. Filem-filem dari luar negara pun ada dalam Mubi. Okey, kalau korang nak melanggan dan korang belum lagi nak melanggan, korang boleh pergi ke www.mubi.com/tokayah dan korang akan dapat percuma 30 hari. Sekarang kita tonton video interview Tok Ayah bersama Sanjay. Jom. Okey. Sanjay, boleh kau cerita sikit tak kau punya background dalam filmmaking lah? Apakah engkau ada pergi formal punya study ataupun based on experience je? Saya belajar di USM, jurusan komunikasi, major TV dengan filem. Tapi kita tak belajar filem lah masa tu. Kita belajar TV saja. Sebab kita kena major kan antara filem atau TV. Kena pilih. Kena pilih. So saya buat TV masa tu. Tapi sebenarnya saya belajar lebih banyak dalam industri actually. Sebab USM dia punya kita teori banyak. Kita punya praktikal sikit. So actually pengarahan semua tu saya belajar masuk industri. Saya berada dalam TV industri lah sebenarnya. So saya kerja sebagai few project, saya kerja sebagai audio man, cameraman, banyak buat TV lah. Lepas tu saya mengarah, lepas tu saya mengarah untuk TV lebih daripada 300 episod macam tu. Tapi saya banyak buat children program, women program, travelog. Tapi saya tak buat drama, saya tak mau buat drama. Just sengaja saya tak nak buat drama, so saya fokus dalam lifestyle program lah. Sementara buat tu saya banyak buat short film in between. Itu untuk passion. Masa buat TV itu kita tak boleh fit untuk passion. Buat TV abang pun tahu kan, dia just like a mechanical thing. Tapi saya cuba buat sesuatu yang lain lah dalam TV, tapi masih tak boleh buat, dia masih ada ni. Tapi bila saya buat short film, kita boleh express kan. Lepas tu lepas 6 tahun saya berhenti buat TV terus. Dah sampai sekarang dah lebih kurang dah 8 tahun dah saya berhenti buat TV. Just buat sekarang kita fokus untuk buat filem sajalah. Buat filem sajalah. Maknanya dulu lepas habis belajar memang masuk dalam TV lah. TV, kemudian lepas tu you decide untuk stop, and then fokus buat feature film. Kenapa you nak fokus feature? Kenapa you tinggalkan TV? TV sebenarnya saya suka TV sebenarnya, tapi just that TV ni dia tak bagi ruang untuk express satu. Dia selalunya dia ada macam, selalunya TV dia akan minta kan, saya nak benda ni, so kita kena buat benda tu je. So kita tidak boleh propose kita nak buat benda yang lain. Yang tu satu. Yang kedua, dia punya timeline. Selalunya dia akan bagi timeline yang limited, and then dia tidak ada, yang paling penting dia tidak ada IP. So kita nak buat macam mana terbaik pun, end of the day kita tidak ada IP kan. So benda-benda ni dah saya buat sertifikat, saya tanda. Tapi saya belajar disiplin dalam TV. Bagaimana kita boleh work dalam limited budget, limited timing. Itu saya belajar TV lah. So saya berterima kasih lah kepada bidang TV. So you gunakan benda itu untuk buat dalam feature. Yes. Dalam feature film. Gunakan masalah dari segi kankangan budget, everything, and bekerja dalam keadaan yang macam tu lah. Tapi you buat picture. So I agree juga dengan you bila you cakap yang macam IP kita tak pegang. Bila kita buat for TV, so dia lebih kepada macam kontraktor. Kita buat rumah untuk orang, bukan rumah kita kan. So
owner tu yang akan request apa yang dia nak. Betul. So ada batas dia. Betul. You tak boleh nak ni, tapi dalam picture you boleh explore. So kat sini bila you mention macam tu, apa yang I nampak adalah you lebih melihat bahawa karya, kita nak hasilkan karya. So bila kita sentuh tentang karya, apakah you rasa setiap karya itu harus ada statement, ada penyataan dalam karya itu, ataupun hanya karya ini hanya untuk untuk hiburan, entertainment semata-mata? So which side yang you prefer? Sebenarnya saya percaya saya try untuk buat kombinasi kedua-dua sekali, sebab saya rasa macam kalau kita nak buat statement sekalipun kita boleh just hantar kan, kita boleh just bagi tahu orang kan benda-benda ni, kita boleh bagi contoh, bagi nasihat terus kan. So bila kita nak berkarya, saya rasa hiburan tu penting. Dia kena ada elemen hiburan, sebab hiburan itu dia boleh melegakan orang kata the burden of consciousness kan. Setiap orang dia ada burden dalam dia punya ni. So ke entertainment dia boleh ambil dia punya burden of consciousness. Dan kalau kita nak bagi statement itu pun kita boleh selit, tapi jangan bagi dia macam obvious sangat kan. So statement tu boleh ada, tapi by end of the day dia balik pada intention. Sebab mengapa kita nak bercerita mengenai cerita ni kan. Of course kita ada sesuatu yang kita nak share, tapi benda tu bagi tak perlu nampak lah kan. Kalau dia nampak obvious, lebih baik kita buat PSA kan. So entertainment, you mention pasal entertainment. So entertainment kat sini macam mana you lihat entertainment? Apakah entertainment itu, sebab orang banyak tak tahu bila cakap entertainment, hiburan. So apa hiburan itu, bagaimana bentuk hiburan dalam filem? Entertainment tu dalam filem tu macam mana bagi you? Okay, macam kalau kita ambil konsep yang paling obvious kan, filem-filem Tamil, sebab dia punya entertainment tu nampak sangat kan. Orang kata entertainment ataupun orang kata mass kan. Mass sebenarnya mereka kata scene menari atau scene hero memukul orang, ataupun kita heighten the hero, orang kata itu adalah entertainment. Dia ada komedi yang boleh nampak kan bagi orang. Saya rasa itu mungkin itu salah satu tahap entertainment. Tapi pada pendapat saya, entertainment adalah bila kita masuk, kita tengok sesuatu filem tu, kita lupa terus. Kita lupa mengenai diri kita terus masuk dalam layar tu kan. Tak semestinya filem tu perlu komedi ataupun santai kan, ataupun action ke, ada macam-macam ni. Bukan, tak semestinya itu sebagai entertainment kan. So bagi you, entertainment ini kalau kita sebagai audience pergi and then kita engage dengan gambar itu, dengan picture tu. So itu pun satu bentuk entertainment. Alright. So sekarang I nak pergi ke Jagat. Alright. So I dah tengok Jagat. So I rasa Jagat ada statement yang kuat dalam filem tu, dan entertain juga. Dia entertain I lah untuk tengok cerita tu, sebab I boleh tengok, I boleh follow. So I nak tahu dari segi macam mana you dapat idea untuk hasilkan Jagat. Sebenarnya bila saya habis study kan, obviously semua orang nak jadi filmmaker kan. Bila saya fikir saya nak jadi filmmaker, cerita apa yang saya nak express, saya dapat cerita Jagat sebab dia semi autobiografi zaman kanak-kanak saya kan. Lepas tu saya cubalah fikir benda-benda yang lain juga. Ada juga terfikir nak buat horror kan. Tapi saya balik-balik pada cerita itu, yang tu juga saya balik-balik kan. Saya rasa okey, itu adalah cerita yang saya perlu bercerita, sebab saya lihat dia sebagai one of the healing process untuk saya juga. Bila kita visit sesuatu subjek itu yang kita dekat, kita boleh kenal diri kita kan. So one of the reason saya nak kenal diri saya dengan lebih teliti. And then pada waktu yang sama juga saya nak dokumen kehidupan yang pernah saya alami, sebab saya rasa dunia dia berubah terlalu cepat kan. Just Jagat ni one of the form of documentation yang saya mampu. And then saya cuba juga, saya tak nak jadikan
dia dry kan. So kita cuba dijadikan menghiburkan sebab saya nak benda tu sampai kepada semua orang. Itu penting juga. Bukan untuk film festival saja. Benda tu harus sampai kepada saya punya primary audience saya orang Malaysia sebab bila kita kenal sesama sendiri, dia tidak akan menjadi masalah. Masalah bila kita tak kenal sesama sendiri, dia jadi masalah. So one of the way lah ya. Okay, I tertarik bila you mention pasal subjek yang dekat dengan you kan, sebab I pun percaya the same kaedah yang sama juga. Bila kita berkarya, kita akan cari subjek yang dekat dengan kita, you know. So dalam jagat ini, kat mana you? You mean dalam karakter? Ya, I mean dalam cerita jagat itu, story dia tu. Sebab I percaya dia mesti ada diri you letak di situ kan. So dalam jagat tu di mana? Saya berada dalam semua karakter utama sebenarnya. Saya merupakan Apoy, saya merupakan Mexico, saya juga Chicago, saya juga bapa dia dan saya juga uncle yang drug addict. So setiap karakter itu dia ada weakness dan dia ada strength kan. So bermakna jagat walaupun dia cerita zaman kanak-kanak saya, tapi peringkat yang saya lalui sehingga sekarang umur saya 40 tahun. So apa yang saya alami saya letak dalam setiap karakter. Bermakna dia ada momen-momen failure, dia ada momen rebel, dan kita ada juga pernah jadi orang yang jahat yang pernah membelot. So setiap karakter tu saya hidup dalam setiap karakter. So setiap karakter tu ada cebisan daripada diri you, pemikiran you yang you letakkan pada setiap karakter. Okay, I nak melihat sebab I ada rasa, I ada terbaca artikel yang mengatakan you buat filem ini adalah tentang masyarakat India di Malaysia. You mengangkat subjek ini untuk bagi orang Malaysia untuk melihat tentang minoriti masyarakat India di Malaysia yang banyak orang tak tahu. So dari sudut itu, apakah you rasa you sukses mengangkat isu berkenaan? Saya rasa dia for certain extent dia sampai, saya rasa sebab daripada few example, sebab producer saya Siva, dia kerja di kerajaan kan. Dia kerja sebagai pegawai tadbir. So dia punya staff dia kata, oh Encik Siva, kita tidak tahu sebenarnya bila orang India kena keluar daripada estate, dia orang tak dapat pampasan. Kita orang ingat dia macam Felda. So benda-benda yang kecil kan, orang tak faham, tapi bila dia tengok filem tu dia faham, oh sebenarnya orang India bila keluar daripada estate dia tidak ada pampasan langsung. So benda-benda kecil tu orang tak faham. Dan ada juga ramai yang orang dia berterima kasih, dia kata thank you sebab dia ambil gambar ni, you bagi kita boleh nampak masyarakat India dengan lebih jelas. Kita memang hidup bersama tapi dia macam ada jurang kan. Macam filem Jagat tu dia orang kata kita pelawar orang masuk ke dalam rumah. Selalunya kita tak masuk dalam rumah kan. Bila dalam filem melalui karakter kita pelawar orang masuk dalam rumah dan masuk dalam hati karakter kan. So saya rasa sebab tu filem senang untuk sampai kepada orang untuk communicate. Macam mana sambutan dari masyarakat India sendiri terhadap filem Jagat? Masyarakat India dia ada dua bahagian. Ada setengah yang betul-betul ada yang setengah ingat okey ni cerita simple macam drama kan. Dia tidak ada glamour kan. Ada orang ingat okey bila kita pakai non-actor, mereka ingat kita tidak ada budget sebab tu kita nak pergi kepada non-actor. Saya explain tak, itu adalah choice. I boleh ambil pelakon-pelakon tapi untuk filem ni I perlukan non-actor. So orang tak faham bahawa itu adalah choice. Bila kita buat neorealism, orang ingat kan kita tidak ada budget sebab tu kita nak buat neorealism kan. So ramai yang tak faham sebab mereka dah terikut-ikut dengan filem, dia acuan filem India kan. Dan ada juga sekelintir masyarakat yang betul-betul dia faham dan dia appreciate. Dan setengah orang tu dia tak faham, dia antara kedua-dua. Bila filem keluar lepas tu ramai non Indians yang suka tengok filem Jagat, lepas tu mereka terfikir kenapa masyarakat lain boleh suka filem ni, tapi lepas tu dia tengok balik dia kata okey sekarang saya faham. So dia ada 3 jenis penonton.
Okey, kita tengok bahawa dalam jagat tu kan kita melihat satu sisi kan, satu sisi yang kita boleh kata sisi yang gelap lah dalam masyarakat India sendiri sebab through karakter apa yang you gambarkan. Tidakkah ada daripada masyarakat India sendiri yang marah bila you ramai yang marah. Dia kata kenapa you nak tunjuk keadaan kita ni kan. Okey, saya faham dengan statement mereka sebab saya tambah lagi stereotip kan. Memang orang India sudah sebab tapi saya percaya kalau kita hidup bersama dalam Malaysia ni, kita kena faham kita punya kekurangan kan. Kita kena accept kita punya kekurangan, and then yang rakan-rakan lain pun dia kena bagi tahu, okay, ini kekurangan saya, so kita boleh improve and then kita boleh saling bantu-membantu untuk okay, saya faham you punya ni kekurangan you sebab you punya social political situation macam tu. Kan itu yang paling penting. Saya rasa bila kita menunjukkan mengenai kekurangan, kita bukan saja tunjukkan kekurangan, tapi sebab apa berlakunya kekurangan itu kan. Sebab setiap bangsa di Malaysia ni dia ada kelebihan dan dia juga ada kekurangan. Kan, jadi saya rasa kita melengkapi satu sama lain. Kan. So untuk kita faham, kita kena faham apa kita okey, kawan saya punya kelemahan dan saya punya kelebihan. So bagaimana kita boleh counter kan. Itu pemikiran dia. Okey, filem Jagat dia menang dekat FFM kategori filem Malaysia. Sebab I rasa ada kontroversi that year kan. So macam masa tu macam I rasa itu aja first time dalam festival filem Malaysia yang tiba-tiba dia ada filem national and filem Malaysia. Sebab ada argument waktu tu yang sepatutnya memang Jagat akan jadi best film for FFM, tapi diorang jadi isu soal bahasa lah, soal inilah apa semua, so diorang buat. So bagi you agree tak benda tu? Sebenarnya kita in the beginning kita tak agree sebab kita ditolak daripada kategori yang main kategori kan. Lepas tu bila ada ramai rakan-rakan dari industri yang support and then dia ada kategori yang baru, tapi dia diletakkan dua kategori pula kan. Filem national dan filem Malaysia baik kan. Saya rasa saya lihat dia sebagai satu proses lah kan. Daripada tidak ada langsung, kita nak pergi sesuatu yang lebih baik, dan tiba-tiba dia selalunya bila kita nak pergi sesuatu yang lebih baik, dia akan ada sesuatu yang di tengah-tengah kan. Saya lihat dia sebagai proses. Mungkin tahun-tahun yang akan datang semua orang boleh accept filem bukan bahasa Melayu untuk kategori yang main. So tak apa, saya dengan producer saya kita lihat sebagai satu proses lah. Okey, sekarang nak tanya dari sudut travel filem Jagat. Dia banyak juga travel. Apa pencapaian yang dekat luar yang orang tak tahu yang filem Jagat dapat? Filem Jagat kita screen lebih kurang 30 festival. Dan ada juga banyak di universiti dan festival cultural, dan banyak juga saya pun dah hilang dia punya counting, tak kira. Dia ramai yang unofficially orang kata macam di New York Asia mereka kata di antara berapa tu dia 3 filem terbaik, dia kata curator punya choice, dia kata ni adalah dia punya pilihan, dan dia ada mention dalam ni. Dan mana-mana saya pergi orang akan beritahu dia boleh relate kan. Walaupun dia punya culture lain, mereka kata mereka faham cerita tu. So saya rasa itu yalah bang itu. Saya waktu saya pergi New York tu pun memang dia orang bercakap pasal Jagat juga. Cakap Jagat. Banyak festival pergi, even dekat Poland pun yang Five Flavor tu pun dia mention pasal Jagat juga. So satu pencapaian juga saya rasa, walaupun tak ada menang apa-apa anugerah, kita hanya screening tapi di appreciate dekat luar kan. So how about India? Maknanya apakah filem Jagat ni masuk dalam pasaran India? Pasaran India kita tak saya ada cuba untuk hantar ke one of the festival, tapi dia ada masalah komunikasi. Mereka kata mereka nak ambil, lepas tu ada curator tu dia terlupa ke apa, saya tak faham. Communication error, lepas tu kita tak screen dekat Mumbai. Lepas tu ada seorang pengurusi
pelakon, dia chairman untuk Persatuan Pelakon. Nama dia Mr. Nasser. Dia dengar pasal Jagat, lepas tu dia call saya, dia kata boleh tak saya tengok screener. Lepas tu saya ada hantar screener, lepas tu dia ada mention di mana-mana dia pergi, dia akan mention ada filem di Malaysia yang tidak langsung menggunakan acuan filem dari India. Lepas tu dia ada power, dia kata dia nak distribute sendiri, tapi ada satu masalah sebab kita punya duration 1.5 hour kan. Di India kalau kita nak screen dia minimum 2.5 hours. Sebab dia selalu ada intermission kan. Bila dia ada intermission, dia kan orang akan keluar makan, lepas tu dia akan masuk teater balik. Lepas tu mereka tanya, you ada tak scene-scene yang lebih kita cantum jadikan 2.5 jam? Sebab saya kata tak, benda tu tak proper kan. Saya kata tak apalah, I mean maybe in future. Tapi sekarang ni sebab dia sudah ada OTT, ramai orang India dari India dia tengok Netflix, lepas tu dia akan randomly cari nama, lepas tu dia akan message, dia kata saya ada terjumpa filem tu, lepas tu dia akan ni. Saya rasa saya lebih prefer daripada screen di teater di sana sebab mereka perlukan 2.5 jam. Saya tak nak bercerita setakat ni, saya rasa saya belum sedia untuk engage the audience until, sebab di India mereka boleh letak 5 lagu, 5 fight untuk compensate jadikan 2.5 jam. Tapi di India juga sekarang sudah ada movement dia orang buat, sebab baru ni pun ada tengok interrogation filem Tamil tu yang pasal dia orang kena tahan dari Tamil Nadu tu. So I tengok filem tu, dia sangat art house punya movie yang tak ada lah nyanyi-nyanyi lagu-lagu. So duration pun tak panjang. I rasa dia macam 1 jam 30 minit macam tu juga. Dia release dekat sinema tak filem tu? Ya, dia release dekat sinema. So sekarang dah boleh lah. Dia depends. Dia tengok okey siapa dia punya, contoh macam orang yang produce tu adalah pelakon yang terkenal. So dia of course mungkin dia ada connection, dia kata okey lah filem ni kita just, and director ni tapi filem Tamil dia ada satu yang menarik lah. Kalau macam sebab India kan dia ada banyak wilayah kan. Dia ada South, North. Bahasa pun beza-beza. Tapi dekat Tamil Nadu ni dia daripada 70s, dia ada movement. Tapi mereka nak bawa filem art kepada mass audience. Jadi mereka campur dengan lagu. Mereka campur dengan lagu, tapi dia punya style semua macam Mrinal Sen, Ritik Katak, tapi dia campur lagu sebab dia nak blend, bawa kepada orang awam kan. Baru sekarang dia orang sudah ambil lagu dan cuba cerita untuk jadikan dia betul ni. Tapi dia kena ada influence untuk masuk teater. Sebenarnya saya rasa itu pun mungkin mereka hadapi cabaran yang banyak juga. Mungkin release dalam teater yang limited kot. Faham. Sebab dia ada masalahan tu. Okey, sekarang Jagat sudah berada di movie.com. Boleh you share sikit pada audience yang mungkin dia orang belum lagi menonton filem Jagat ni. Jagat ini tentang apa? Ceritanya tentang apa Jagat ni untuk audience yang boleh. Cerita Jagat mengisahkan mengenai seorang kanak-kanak 12 tahun, nama dia Apoy, yang dia mencari identiti menerusi idola yang dia tengok dalam hidup dia, bapa dia dengan 2 orang bapa saudara dia. So bagaimana dia fit in, dia ambil daripada idola dan cari identiti. Itulah adalah filem Jagat yang berlatar belakangkan tahun 90-an. Era di mana orang India keluar daripada estate dan berhijrah ke bandar, dan ramai yang tinggal di rumah setinggan. So itu adalah era dan story world around Jagat. So Jagat akan berada di movie Sempurna Deepavali. So please berapa bulan? 13, yes. 13 Disember November. Dah Deepavali dekat 14. Oh 14. Ya. 14 guys, 14 November. 13 14 nanti kita check balik nanti saya bagi tahu you guys tentang bila. Tapi memang suggest, Tok Ayah memang suggest untuk korang tengok filem Jagat ni di movie sebab dia memang world class lah. Alright. Okey, Sanjay, ada apa-apa tambahan yang nak ni? Tak ada. So apa projek terbaru? Projek terbaru saya ambil 4 tahun ni saya tengah develop 3 story sekali. Hopefully next year kita akan masuk shoot.
one of the story, yeah. Tamil. Tamil movie je. Tamil. So you memang nak concentrate fokus untuk buat Tamil movie, atau you ada juga berhasrat untuk buat Malay movie ke? Ada, saya ada hasrat untuk buat Malay movie, and then kita ada juga develop sebuah filem rempit sebenarnya. Dalam tu Malay movie ya? Malay movie. Tapi dia rempit dari angle yang lain lah. And then itu one of the development. Tapi saya rasa okay, tak apalah, kita letak dulu sebab cerita dia belum matang lagi. And then saya lihat sebab macam filem Tamil tak ramai yang bercerita mengenai realism in a realistic way. So sebab tu saya terpaksa buat filem Tamil. Bila ada ramai orang yang buat filem Tamil, and then mungkin saya akan fokus dalam bahasa yang lain. Setakat ni saya rasa medium ni perlukan saya kot. Sebab tu saya kena buat. I agree juga sebab tak ramai kan yang ada, maknanya ada Indian director tapi dia buat Malay film macam Prem lah, semua ada kan. Tapi untuk yang betul-betul concentrate buat Tamil movie, I rasa macam tak ada lah ke? Ada ramai, tapi dia punya template dia ambil template daripada India. So saya nak ambil filem yang menunjukkan identiti orang Tamil tapi orang Malaysia. Sebab orang India di India dengan orang India di Malaysia lain kan? Kita punya of course kita cara hidup. Saya rasa seni itu berkait dengan alam. Kan? Alam di India lain, di sini alam dia lain, tropika kan. So alam mempengaruhi karya. So saya lihat dia kaitan dengan alam dengan karya. So alam dia lain, alam kita lain. Tak sama kan? So kita tak boleh beranggapan macam bila tengok filem Tamil dari Malaysia itu sama macam Tamil. Dia akan berbeza, dia tak akan sama. Even bahasa, walaupun bahasa Tamil pun, tapi dia punya ni ada lain sikit kan. Betul. Sama macam Chinese dekat Malaysia, bila dia pergi dekat China pun dia ada bahasa dia orang sana pun tak faham Mandarin sini. Betul. Even saya ada kawan-kawan, kalau orang Cina di sini dia pergi China kan, dia tak boleh makan makanan dia tak pedas di sana. Dia kena pergi perkampungan orang Cina Indonesia, kena cari sambal dekat sana. Betul. Dia lain sebab kita punya lidah pun saja jadi lain. Dan kita bagi ICA, kita sepatutnya meraihkan kepelbagaian ini. Sebab saya rasa tak ada negara dekat dunia yang macam seunik macam dekat Malaysia. So tak perlulah untuk push semua orang harus buat satu filem menggunakan satu bahasa saja. So kita kena explore benda-benda macam ni. Which is I agree dengan pendapat you tu. Ini soalan terakhir, nak tanya macam mana you lihat masa depan filem Malaysia secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Dengan sekarang kita ada panggung wayang tutup kan? You tahu dia tutup balik. So sekarang tiba-tiba dah jadi orang dah mula tengok dekat streaming punya TV, macam Netflix lah, View lah, Movie lah, apa semua kan. So you rasa sinema itu yang tengok kat panggung tu akan pulih ataupun dia akan bagi kesan selepas COVID ni? Saya rasa even sebelum COVID ni pun sinema tidak demokratik sebenarnya. Sebab saya masih ingat lagi sewaktu kecil kan, sinema itu berada di tengah-tengah town kan. Saya dengan bapa saudara saya, kita terus pergi, kita masuk ikut jalan belakang. Kita tak perlu tengok poster sebab dia punya tiket pun RM2.50. Kita pergi terus beli tiket, masuk dalam, baru kita tahu sebenarnya ni cerita Chinese ataupun cerita Malay ataupun kan kita tak. Tapi bila sinema berada di dalam shopping complex, dia sudah menjadi real estate. Dia bukan lagi sinema. Dia part of the real estate kan. So di sana sinema sudah, saya rasa dari sana sinema sudah hilang dia punya demokrasi dia kan. Bagaimana orang yang biasa boleh terus pergi ke sinema kan. Jadi saya melihat platform, of course saya nak semua orang nak filem kita nak tengok di panggung yang besar kan. Tapi bila sinema menyekat dan tidak memberi peluang kepada filem-filem kecil untuk pergi secara luas, saya rasa VOD is the platform yang
kita perlu raikan. Kan? Okay, of course saya suka teater dan juga VOD. Dan kalau benda tu berubah, kalau dia boleh memberikan lebih banyak demokrasi, saya rasa saya lihat ni sebagai bagaimana orang yang biasa boleh meraihkan sinema. Tapi sayang juga sebab kita tahu bahawa bila kita pergi ke panggung wayang, sebab kita bawa orang keluar, bawa orang keluar untuk berkumpul, untuk tengok. So dia macam satu ritual, satu upacara yang ini kan. Tapi bila benda itu ini kan culture itu dah tak ada dah, budaya yang pergi untuk semua akan jadi lebih individu duduk kat rumah dan tengok, which is I rasa itu satu kerugian lah, kerugian yang besar kan. Tapi saya rasa filem pun dah sebelum ni teater pun dah prepare untuk jadi gaming center, untuk tempat tengok bola sepak. Dan saya rasa filem itu sedikit sebanyak setengah keluar daripada kepompong itu. Saya rasa mungkin dia akan wujud satu lagi community. Mungkin kita boleh berkumpul, and then sebab sekarang projektor pun sudah jadi murah. Kita boleh hire mana-mana tempat and then gather, and then kita still boleh, sebab kita boleh tengok filem-filem yang klasik. Sebab kalau kita pergi teater, kita tak boleh tengok filem klasik langsung. Dia hanya filem yang betul-betul filem pasaran saja yang sampai ke teater. So saya percaya kalau kita ada projector and then satu tempat untuk berkumpul, kita boleh tengok filem-filem lama seperti Taxi Driver. Kan, bayangkan kita boleh tengok dalam yang besar daripada John Ford punya movie kan. So saya rasa Okey lah. Okey Sanjay. Terima kasih banyak-banyak luangkan masa. Okey guys, jangan lupa untuk menonton filem Jagat pada 13 I think 13 malam. 13 malam di Pabali. Pergi tengok. Jangan tak tengok. Korang kena tengok, ini best. Alright, thank you lagi sekali. Okey kawan, itu saja perkongsian daripada Sanjay Kumar, dan kawan jangan lupa 13 November ini filem Jagat akan ditayangkan di Mubi, dan korang yang nak menonton filem Jagat ini atau filem-filem lain, kawan boleh langgan mubi.com dengan pergi ke www.mubi.com/tokayah. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.